Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, ketemu lagi kita dalam video ini. InsyaAllah kita akan beri info yang terbaik. Saya Ustaz Muhammad Firdaus dari Prisno dan ini adalah program Kapsul Sihir Prisno. Kita akan membicarakan tentang kita ketemu lagi. Baik, kita akan bicarakan tentang isu yang hangat daripada kita kecil sampai besar. Bolehkah atau perlukah kita masuk satu-satu tempat atau pergi masuk hutan atau buat apa-apa pun, nak kencing tepi jalan dan sebagainya, minta tabik dulu, tabik tok nenek, cucu tumpang kencing, tabik tok nenek, cucu datang memburu dan sebagainya. Perlukah membuat itu? Kembali lagi kita. Apakah yang dimaksudkan dengan meminta kebenaran? Tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah SAW telah pun mengajarkan ilmu dan juga menyampaikan agama yang cukup hebat, cukup power, cukup tahap-tahap tertinggi dari langit dan bumi. Maka apakah perlu kita membuat tabik-tabik lagi atau meminta-minta kebenaran lagi pada penunggu-penunggu yang berada di alam yang tidak kelihatan, iaitu alam ghaib? Dari segi perspektif bahasanya, ia berkait rapat dengan respect atau hormat. Kita perlu menunjukkan penghormatan kita di tempat orang dan orang perlu menunjukkan kesediaan dan penghormatan mereka bila berada di tempat kita. So, penghormatan itulah yang selalu dihujah, dibahaskan untuk menunjukkan bahawasanya kita bukannya nak menyembah makhluk-makhluk itu. Kita cuma nak minta izin lalu di kawasan-kawasan itu. Tuan-tuan dan puan-puan, pada pendapat saya selaku pakar rawatan di Prisno, ada dua hujahan yang kita boleh berikan. Yang pertama, jika seseorang itu beriman kepada Allah dan tidak mampu melihat akan kewujudan makhluk gaib, maka hukum dia adalah haram untuk dia meminta-minta, untuk dia memohon kebenaran dari segi perjalanan, dari segi perbuatan dan sebagainya ke tempat-tempat tertentu. Apakah yang boleh kita bahaskan di sini? Baginda Rasulullah tidak langsung menggunakan apa pun sebarang ayat ketika baginda melalui satu negeri ke satu negeri, melainkan doa-doa musafir, melainkan perkara-perkara berkait rapat dengan agama semata-mata. Selain daripada itu, kita tolak. Hujahan yang kedua adalah apabila seseorang itu mempunyai, mengetahui dan mampu merasai melalui deria rasa, iaitu mata atau penglihatan. Deria dia tu penglihatan. Maka ia boleh sekadar memberitahu tujuan dia ke tempat itu untuk ini sahaja. Contoh, kita lalu di highway, kita berhenti tepi sebab tak tahan nak terkencing. Bila nak tahan kencing, maka bacalah doa masuk tandas. Tetapi kita fikir itu bukan tandas, maka kita kata tabik tok nenek, cucu tumpang kencing. Hukum dia haram. Tetapi kalaulah orang itu mempunyai kepandaian melihat dan mampu merasai jin-jin ada di sekitar, merasai itu bukan dengan cara meremang, seram sebagainya, tidak. Dia merasai dan melihat, oh ada benda di depan, oh ada benda di itu, maka hukum dia makruh untuk dia bercakap dengan makhluk itu, aku datang ke sini untuk aku kencing, aku tidak akan ganggu tempat kamu. Dia tidak boleh berkata seperti ini,
tok nenek, cucu minta ampun, minta maaf, cucu nak kencing. Tak boleh. Dua perkataan dari segi bahasa itu mendatangkan kemudaratan keimanan, boleh gugur iman kita, boleh menyebabkan kita batal syahadah kita, disebabkan kita mempercayai mereka-mereka itu, lalu kita minta izin. Sedangkan telah diajar doa, iaitu nak masuk tandas, kita mohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan laki dan syaitan perempuan, ataupun syaitan jantan dan syaitan betina. Lalu itu yang patut kita baca doa. Tak kisahlah kita nak buang air besar ke air kecil ke, sebab dah darurat di situ. Tapi kalau ada pilihan, kita mampu melihat tapi kita buat tak tahu, kita tak bercakap, kita hanya baca doa, masuk tandas, itulah dia sunnah. Sunnahnya walaupun kita mampu melihat benda itu, walaupun kita mampu melihat dia, mendengar kata-kata dia, sunnahnya adalah kita tutup mulut kita, kita baca doa masuk toilet, walaupun tempat itu bukan toilet, kita nak membuang yang kecil dan yang besar, maka pergilah, duduklah jauh-jauh dan buanglah di situ tanpa melakukan tabik-tabik. Tapi bagaimana pula kalau ia mendapat jin yang follow dia balik? Bagaimana pula jin-jin ini kalau mereka ini datang jumpa kita, ganggu kita dan mendakwa kita telah mengganggu tempatnya? Maka di sinilah penggunaan ayatul kursi sangat penting. Setelah dibuatkan dibuang dan sebagainya di tempat itu, maka bergerak perlahan-lahan dengan membaca doa keluar tandas. Selepas itu naik kereta, bergerak 1 hingga 2 km dan mulalah baca ayatul kursi. Kenapa tidak boleh membaca ayatul kursi sejurus selepas selesai membuang hajat anda? Yang pertama, bukan satu sunnah membaca ayatul kursi selepas keluar daripada toilet. Yang kedua, bukan satu sunnah membaca di tempat keadaan. Yang ketiga, bila kita membaca bermakna pada diri mereka, mereka telah beranggapan kita melancarkan peperangan ke alam mereka. Itulah dinasihatkan tuan-tuan dan puan-puan, terutama orang-orang yang suka memburu, brother-brother yang masuk hutan, pemandu-pemandu lori yang kerap melakukan perkara-perkara begini, dan sahabat-sahabat saya lain yang suka mandi air sungai dan sebagainya, yang lalu ikut hutan sebagainya, dinasihatkan supaya membaca ayatul kursi setelah 10 minit pergerakan keluar daripada tempat itu, ataupun sejauh 1 hingga 2 km dari tempat yang kita buang hajat kita tadi, atau kita keluar daripada hutan, atau kita keluar daripada buru, dah sampai dekat-dekat nak masuk rumah, kita baca ayatul kursi dan sebagainya. Jangan baca di tempat tersebut. Ia menjadi tanda kita melancarkan peperangan ke atas mereka. Lain pula bagi mereka yang dalam keadaan darurat, sedang-sedang memburu, tiba-tiba masuk satu kawasan yang tiba-tiba sunyi sepi, kawasan hutan yang sunyi sepi. Maka apa petua orang dulu? Petua dia adalah patahkan ranting supaya menjadi tanda, supaya menjadi penanda. Rasulullah bergerak dari satu negeri ke satu negeri pun meletakkan tanda-tandanya juga. Baginda tahu tempat-tempat mana nak berhenti sebagainya. Begitu juga dengan kita. Bila kita masuk ke satu-satu kawasan itu, kita membuat tanda. Yang kedua, kita boleh melaungkan azan ataupun membaca ayatul kursi supaya belenggu kawasan itu terpecah, atau kita mempunyai jalan keluar. Kita takut kita disesatkan dan tersesat, lalu orang tak boleh nampak kita, tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang sangat-sangat berbahaya. Jadi di sini ada hukum-hukum khusus tertentu bagi mereka yang melakukan tabik-tabik tu, yang meminta izin kepada perkara-perkara ghaib. Yang pertama, hukum dia haram bagi mereka yang tidak merasai, tidak mengetahui, tak nampak apa-apa pun semua. Jadi memadailah kalau nak buang air ke, masuk dalam mana-mana tempat sunyi, maka bacalah doa masuk tandas. Kalau nak masuk hutan, nak pergi berburu, maka bacalah doa sebelum masuk hutan tu. Sebelum naik kereta tu, baca doa musafir dan sebagainya,
baca doa keselamatan diri dan sebagainya. Kalau nak bergerak pergi buat sale daripada satu negeri ke satu negeri, tak tahu masuk negeri orang sebagainya, bacalah doa-doa keselamatan diri supaya diri anda, ya, contohnya doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinah. Maka ya Allah, baca ampunkan aku dan juga selamatkan aku. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan agamaku. Lepas tu ada bacaan lagi, terimalah taubatku dan sebagainya. Doa itu dibaca. Bacalah doa itu, tuan-tuan dan puan-puan. Ataupun bacalah doa-doa khusus dari buku-buku, ya, terutama kitab Al-Azkar, ya, karangan riwayat Al-Imam An-Nawawi. Dalam tu banyak doa-doa khusus diberikan oleh baginda Rasulullah, direkodkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam buku itu. Bacalah dan amalkan. InsyaAllah sunnah menjadi penyelamat kita, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hi.